Assalamualaikum dan apa khabar? Saya Rasadi Barazzi dan Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi dalam rancangan Janji Temu Bersama Ras, dan bersama saya pada hari ini adalah Yang Berhormat Dr. Mazli Malik, Ahli Parlimen Simpang Renggam. Kita membicarakan mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan bahasa sempena sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan peringkat Parlimen Malaysia. Dan tema kita YB adalah bahasa dijunjung dan budi disanjung. Perkara 152 YB, Perlembagaan Persekutuan telah meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan kita, Akta Bahasa Kebangsaan, dan institusi Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, serta pelbagai usaha telah dilaksanakan agar ianya dapat menyemai dan memupuk rasa cinta bahasa kebangsaan kita, terutamanya di kalangan masyarakat kita masa kini. Ya, dan pada hari ini saya begitu ingin menarik perhatian anda tentang beberapa topik yang kita akan bincangkan bersama Yang Berhormat kita, YB, pada pandangan YB. Di manakah lagi kelompongan yang berlaku yang menyebabkan pelbagai usaha kerajaan seperti penambahbaikan dari aspek perundangan, dasar pendidikan dan program-program badan-badan dan agensi masih lagi dilihat belum mampu untuk mengangkat martabat bahasa kebangsaan kita. Jadi apa pendapat YB? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya minta izin untuk buka. Sila. Okey, kerana agak sukar berbicara dengan pelitup ni. Pertama terima kasih kepada Puan Ras kerana mengundang di program yang saya kira amat bermakna Saya. ini. Dan keduanya tahniah kerana kita memperjuangkan bahasa kebangsaan kita, dan saya merasa amat gembira lah kerana memperjuangkan bahasa ini bukan sesuatu yang baru daripada dulu lagi. Dan sewaktu saya berada di Kementerian Pendidikan pun dulu, yang mungkin terakam di buku inilah beberapa usaha. Alhamdulillah. Ya, Memori bukan? Memori bukan memoir. Ya. Pengalaman 20 bulan di Kementerian Pendidikan, yang mana Dewan Bahasa Pustaka di bawah KPM pada waktu itu. Dan yang mana kita telah cuba untuk mengusahakan sedaya mungkin. Bila buat di Parlimen, dulu saya pernah minta Dewan Bahasa adakan kursus bahasa kepada ahli Parlimen kita di sini. Sama ada kepada ahli Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat. Dan mereka pun saya minta untuk sentiasa buka gerai. Itu kalau dulu, kalau Puan Ras perasan, kita sentiasa mempunyai gerai DBP di Dewan Bahasa. Dan pelbagai program anjuran mereka. Setiap bulan akan ada program. Dan bila disebutkan tentang Dewan Bahasa, cita-cita saya pada waktu itu, impian saya supaya Dewan Bahasa ini mainkan peranan seperti British Council bagi negara UK, seperti Goethe Institute bagi Germany, Nippon Institute bagi Jepun, ataupun sekarang ni Turki juga mempunyai Emir saya pun lupa apa namanya, yang mana mereka ni berperanan untuk memperjuangkan bahasa kebangsaan mereka di dalam dan juga di luar negara. Bila ditanyakan tentang apakah lagi yang kurang, saya kira mungkin kita bagi orang politik, dia akan kemukakan 1001 kekurangan bila berada di pihak pembangkang dan 1001 kelebihan bila berada di pihak kerajaan. Tapi saya kira lebih adil jikalau kita bawakan para pejuang bahasa sendiri, golongan akademik dan juga institut-institut yang berkaitan dan juga rakyat kebanyakan. Cuma bagi saya, kalau ditanyakan lagi kepada saya, selain daripada usaha untuk memperhebatkan DBP, saya juga ingin menyeru pertama sekali bagi mereka yang berada di Dewan yang mulia inilah untuk memperjuangkan bahasa kebangsaan, bukan hanya sekadar di dalam Dewan saja, tapi di luar juga. Di luar Dewan juga. Jadi banyak perkara yang kita boleh usahakan bersama. Dan bila kita sebut tentang mereka yang berada di Dewan ni, 222 ahli parlimen, sama ada di pihak kerajaan ataupun pihak bukan kerajaan, perlu menggarap usaha bersama di dalam lokaliti masing-masing, di atas kapasiti masing-masing. Terima kasih Yang Berhormat. Saya nak dapatkan pandangan terhadap kenyataan yang diberikan oleh pengkaji sastra Melayu dan Indonesia yang dilahirkan di Sydney, iaitu Harry Aveling. Kata beliau, bahasa Inggeris akan meninggikan prestij mereka dalam masyarakat. Lantas kebolehan menguasai bahasa utama itu perlu dipertontonkan lebih lagi terhadap orang asing. Jadi sikap orang Malaysia terhadap BM, bahasa Melayu, lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris
berbanding bahasa Melayu apabila bertutur dengan bahasa asing. Sedangkan sekarang pun ramai juga bangsa asing yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Apa pandangan Yang Berhormat? Okey, menarik ya, kerana kalau di dalam buku ini memang saya tujukan 4 bab berkaitan dengan bahasa. Saya mesti baca buku ni. Mesti baca. Belum berkesempatan. Lepas ini saya baca. baca. Dan penonton juga kalau boleh kita harap dapatkan senaskah. Dan di mana saya ada membicarakan ketika menyampaikan ucapan pada pertandingan debat bahasa Melayu yang mana ada ramai di antara pesertanya yang bukan warga negara Malaysia. Ya, ada daripada Mesir, ada daripada Rusia, daripada negara yang pelbagai. Dan mereka berdebat, berpidato dalam bahasa Melayu. Okay. Bagi saya, dia ada beberapa faktor dalam dunia dan kerencaman dunia global yang kita hidup pada hari ini. Dunia dipenuhi dengan social media. Dunia yang dipandu oleh pop culture ataupun kita panggilkan budaya. Inting orang kata budaya kini. Ya, budaya apa kini, yang dimahu kini. budaya popular. Ya. Yang mana kalau kita lihat agak kurang kita mengisi lompang-lompang tersebut dengan bahasa kita. Dari segi lagunya, dari segi hiburannya, dari segi cerita, filem dan sebagainya, kita agak kurang membawanya ke hadapan berbanding Korea contohnya. Ya. Drama mereka kini begitu diikuti sampai mereka yang tidak tahu berbahasa Korea pun sudah pun tahu. Jadi mengapa kita tidak boleh begitu? Sebentar, Yang Berhormat, kita akan berhenti seketika, namun begitu kita akan kembali untuk meneruskan dengan perbincangan yang begitu hangat saya kira, terutamanya di kalangan remaja di waktu kini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami sebentar saja lagi. Assalamualaikum sekali lagi dan salam hormat kepada kalian semua yang baru bersama kami dalam Janji Temu Bersama RAS. Saya bersama Yang Berhormat Dr. Mazli Malik dan kita tadi tengah bercerita mengenai sikap orang Malaysia terhadap bahasa Melayu yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris. Tetapi masa kami bercerita tu kami terserempak pula dengan topik mengenai penggunaan bahasa Korea yang sekarang ini mengikut peredaran waktu dan begitu popular sekali. Mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan sedikit dari segi pengamatan. Okey, kalau kita lihat popularnya sesuatu bahasa ataupun satu bahasa itu boleh berkembang ialah dengan pelbagai cara, antara yang saya lihat melalui 4 wahana lah. Pertamanya, jikalau ia mempunyai nilai ekonomi. Sebab itu bahasa Inggeris menjadi begitu diperlukan, semua nak belajarkan nilai ekonominya. Bahasa Mandarin pun sekarang makin dipelajari kerana nilai ekonominya. Yang keduanya, ianya tersebar kerana budaya popular ataupun pop culture seperti K-pop yang kita bicarakan tadi. Rakan-rakan saya di Asia Tengah dulu mempelajari bahasa Korea kerana K-pop, K-drama dan sebagainya. Rakyat kita, anak-anak saya sendiri pun mereka belajar, anak-anak remaja kita kat luar belajar kerana K-pop, K-drama, K-movie. Ataupun yang ketiganya kerana nilai estetik. Bahasa Perancis dibelajar kerana nilai estetiknya yang tinggi. Bahasa Farsi dipelajari kerana nilai estetiknya tinggi ataupun kerana keagamaan. Contohnya bahasa Arab, dia dipelajari di seluruh dunia oleh umat Islam kerana nilai keagamaannya. Jadi di sini, di mana letaknya bahasa Melayu kita? Di relung mana? Kalau kita boleh mengisi salah satu pada relung ini, maka di situlah baru akan ada bangga di kalangan rakyat kita. Baru bahasa ni akan berkembang. Dan untuk capai ke arah itu saya kira ialah dokongan daripada pelbagai pihak diperlukan, tetapi ia tidak boleh dibuat-buat ataupun dipaksakan. Di sinilah saya kira bagi pejuang bahasa, bagi kita yang cintakan bahasa, tidak boleh hanya lagi berharap kepada kita wajibkan bahasa Melayu, kita gini. Ya, itu penting juga, tetapi yang sama penting untuk melihat di relung mana yang 4 ini untuk kita isikan, kita kuasai. Di atas relung inilah kita bergerak untuk pertamanya menimbulkan kecintaan terhadap bahasa kita sendiri, dan yang keduanya mempopularkan di pesada dunia dan juga di peringkat lokal itu sendiri. Ya, betul cakap YB Mazli itu tadi. Sebenarnya apa yang kita perlu lakukan adalah membuat perancangan untuk
bagaimana kita boleh menjemput anak-anak kita yang muda-muda ini ya untuk lebih menyayangi bahasa Melayu kita. Bagaimana pula Yang Berhormat di Parlimen ni, di Dewan Rakyat, di Dewan Negara, ada juga ahli-ahli Parlimen kita yang kerap menggunakan bahasa Inggeris tanpa menggunakan meminta izin, dengan izin. Kadang mereka terus saja berbicara dengan bahasa Inggeris tanpa menghormati bahawa kita mesti menggunakan bahasa Malaysia. Jadi apa pandangan Yang Berhormat terhadap itu? Dia ada dua perkara lah di sini. Pertamanya, ada kadang-kadang ketika kita mengambil contoh, mengambil petikan ataupun mengulangi ataupun menyatakan setengah cuplikan itu dari bahasa asalnya. Saya sendiri minta maaf, kadang-kadang bukan sekadar dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Arab, kadang dalam bahasa Perancis, kadang juga dalam bahasa-bahasa asing tetapi yang tidak saya mengapa, bawakan. hanya perlu meminta izin, tetapi ada kalanya mereka tidak meminta izin. Okey. Jadi yang kedua, apa pandangan Yang Berhormat? Yang kedua, mungkin yang dimaksudkan oleh Puan Senator ialah mereka yang langsung tanpa mengambil izin. Saya kira itu perlu diperbaikilah bagi pihak ahli parlimen yang sebenarnya menjadi wakil kepada rakyat di Dewan Yang Mulia, menjadi contoh kepada rakyat. Mereka perlu berbicara dalam bahasa Melayu dan menghormati kedudukan bahasa Melayu di Dewan Yang Mulia itu. Ya, insya-Allah perlahan-lahan kita akan lakukannya bersama. Baiklah Yang Berhormat, kesedaran penggunaan bahasa kebangsaan kita penting sekali untuk disemai serta dipupuk. Selama ini ramai, terutamanya generasi masa kini yang muda, terbelenggu dalam kotak pemikiran bahawa bahasa Inggeris adalah lebih berpotensi dalam membuka peluang untuk mendapatkan pekerjaan, dan saya sendiri juga sentiasa memberitahu kepada pelajar-pelajar bahawa dunia kita sebenarnya di luar sana. Jadi kita mesti menggunakan bahasa-bahasa yang lain juga. Tetapi kita kena berikan keutamaan kepada bahasa ibunda kita, kerana itulah identiti rakyat Malaysia. Jadi apa pandangan Yang Berhormat? Okey, pertama sekali kita kena akur bahawa bahasa Inggeris mempunyai nilai ekonominya. Bukan kita kata bahasa lain tidak mempunyai nilai ekonomi, tetapi nilai komersil kepada dunia hari ini, di waktu ini. Mungkin di tahun dulu pernah bahasa Melayu jadi bahasa ekonomi waktu kita menjadi lingua franca, ataupun mungkin ke depan bahasa lain seperti bahasa Mandarin ataupun bahasa Korea akan menjadi ke depan. Tetapi itulah hakikatnya bahasa Inggeris mempunyai nilai komersil dan nilai ekonominya, maka kita perlu pelajari. Tetapi ini tidak maksud kita mengkesampingkan bahasa kita. Itulah saya sebutkan 4 relung tadi. Ya. Okey, di relung manakah kita ingin mengangkat bahasa kita ni supaya dia menjadi popular kembali? Jadi di sini perlu tindakan yang lebih di luar kotak pemikiran bagi pejuang bahasa, bagi mereka yang pembuat dasar seperti kami, untuk melihat di relung ini, atau mungkin akan muncul relung kelima dan keenam jikalau kita keluarkan diri kita daripada ruang selesa. Kita lihat bahawa bahasa kita ini merupakan jati diri, identiti, tetapi lebih daripada itu mempunyai nilai-nilai tersendiri. Jadi kita perlu cari, perlu terokai. Jadi kalau ditanyakan kepada saya kira bila bicara tentang bahasa, dia tidak boleh dilihat dari bahasa semata-mata. Kita akan menemui jalan buntu, kita akan tersekat. Tetapi kita lihat bahawa bahasa itu datang bersamanya keluk pemikiran, datang bersamanya budaya, datang bersamanya estetik, nilai-nilai estetika. Jadi kita perlu kreatif untuk menepani. Sebab tu ialah di zaman saya pelbagai inisiatif kita lakukan, tetapi kini sunyi sepi, saya pun tak tahu apa yang berlaku. Baik, kita berhenti sejenak. Lepas ini kita teruskan lagi dengan perbincangan ini. Semakin menarik sebenarnya pada pendapat saya. Yang Berhormat Dr. Mazli akan mengupas sedikit mengenai aspirasi beliau terhadap bahasa ibunda kita, insya-Allah. Assalamualaikum, dan kita bersua kembali di dalam rancangan Janji Temu Bersama RAS, dan bersama saya ialah Yang Berhormat Dr. Mazli, dan kita tadi bercerita mengenai pentingnya bahasa kita dan cara-cara untuk kita memastikan ianya tidak hanyut
di arus kemodenan ini. Baiklah, Yang Berhormat, saya ingin bertanyakan sedikit mengenai pendapat Yang Berhormat sejauh mana kesediaan bahasa kebangsaan kita boleh diadaptasikan dengan keadaan sekarang, dengan teknologi. Apa yang boleh kita lakukan pada pendapat Yang Berhormat? Okey, pertamanya kalau ditanyakan kepada saya kembali kepada 4 relung tadilah. Ya. Seperkara kita perlu akui, kadang-kadang ada bahasa yang terkait dengan kalau macam tadi kita cakap nilai ekonominya, ada yang berkait dengan nilai teknologinya sebab mereka yang empunyanya. Tetapi ada bahasa yang terkait dengan nilai estetik. Cuma satu perkara, saya teringatkan, bila sebut bahasa Melayu kita, bahasa kebangsaan kita, yalah, saya tak adalah belajar banyak sangat bahasa, tetapi bolehlah kan, sewaktu belajar dulu dan sewaktu kini pun saya dapati bahasa Melayu ni pertamanya dia tidak rumit, tidak sulit. Sebutan tadi kita sebutkan tadi, Secara fonetik. fonetiknya pun mudah, dari segi nahunya pun tidaklah sesukar mana, dan dari segi perkataan-perkataannya pun tidaklah serumit dan tidak, mungkin kata-kata bukan tidak sedalam, tetapi tidak Tidak sukar untuk tidak kita. sukar. Maksudnya kalau siapa pun belajar, kita lihat kalau dicontoh di media, kita ada macam Maddan lah, orang-orang daripada luar pun datang boleh belajar bahasa kita dan kuasai bukan setakat bahasa, dialeknya. Benar. Maka di sini saya kira kita perlu lebih kreatif di dunia yang dikuasai oleh media sosial, dikuasai oleh pop culture ataupun budaya popular. Bagaimana kita ingin mengisikan ruang tersebut? Jadi perlu mungkin kita lihat kepada kita punya karyawan-karyawan, sebagaimana mereka mempromosikan bahasa kita di luar. Saya agak terkilan bila pergi ke Frankfurt Book Fair tahun lepas. Sebelum tu kita ada bicara, mereka meminta supaya kita membekalkan lebih banyak karya-karya kita ke sana. Tapi kita kurang. Bukan kurang kenapa? Kerana di tanah air kita pun kita agak kurang. Penulis, penyair tidak cukup. Contoh klasik dalam buku ini saya sebutkan, ketika saya pergi ke sekolah Tamil, waktu saya menteri dulu lah, saya dapati terdapat gambar-gambar, ungkapan-ungkapan, mereka kata ini tokoh bahasa Tamil. Saya pergi ke sekolah Cina, ini tokoh bahasa Cina ada. Tapi bila kita pergi ke sekolah kebangsaan, manakah sastrawan kita? Manakah ungkapan-ungkapan mereka? Saya pergi ke Indonesia, ke sekolah Cina Indonesia, sekolah di bawah suci. Sana terdapat gambar tokoh-tokoh bahasa, kata-kata mereka semua. Dan novel karya mereka dikenali oleh anak-anak yang boleh berbahasa Inggeris, bahasa Mandarin dan berbahasa Indonesia. Tapi ini kita tak dapati di sekolah kita. Sebab tu kat zaman saya dulu, ingin pastikan karya-karya sastrawan kita dipelajari semenjak darjah 1 sehingga tingkatan 5. Oh, saya sokong sekali. Saya Dan sokong di universiti, sangat. alhamdulillah hari hari mereka masih kekalkan sastrawan di universiti. Tapi kita harap di sekolah juga menjaga, memperjuangkan dan juga kita kata mempromosikan sastra-sastra kita. Kita perlu hargai dan perlu rasa bangga terhadap penulis-penulis kita, penyair kita, sastrawan kita. Mungkin sumbangsaran mereka, ungkapan-ungkapan. Ya. Itulah dia, kami sebenarnya kalau nak berbicara ni panjang dan tidak ada waktu. Namun begitu kami begitu berbesar hati kerana Yang Berhormat telah pun sudi untuk berkongsi sedikit sebanyak pendapat serta aspirasi beliau mengenai indahnya bahasa kita dan bagaimana lebih lanjut boleh beli buku ni lah. Ya, lebih lanjut boleh beli buku ini, mengatakan memori bukan memoir. Ya. Jadi ini boleh didapati di perpustakaan negara ada di mana-mana sekarang. Parlimen, di MPH siapa nak beli. Ataupun boleh pergi ke kalau social media kita saya promosi Yang Berhormat kita punya buku. Jadi dengan itu sekian saja daripada kami pada hari ini. Kita membincangkan mengenai isu-isu mengenai bahasa dijunjung, budi disanjung untuk kita memupuk rasa cinta bahasa kebangsaan kita. Dengan itu saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih Yang Berhormat Dr. Mazli Malik kerana telah sudi untuk meluangkan masa untuk berkongsi pendapat kalian, pendapat beliau mengenai cintanya kita terhadap bahasa kita iaitu bahasa ibunda kita, bahasa Malaysia. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat daripada saya, Rasadi Barazi.